Oh, jenuh macam mana nak pusing, tak boleh. Kita pula ilmu bagi patah besi, lebok besi semua tak ada. Jenuh pusing tak boleh. Kita macam mana ni? Dah habis jam dah telefon rumah. Dia kata nak buat curah, dia kena mai. Dia memai kunci. Barulah boleh start, tu yang lambat. Bersabda Nabi SAW, menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap Muslim. Yang tu tak ada masalah. Hadis yang kedua ni ada masalah. Dan bersabda pula Nabi, tuntutlah ilmu walau ke negara China sekalipun. Hadis ini setengah orang kata hadis yang palsu. Jadi cerita dia macam ni. Hadis ni dia ada banyak jalan. Hadis yang tuntut ilmu ke China ni, ada jalan yang palsu, ada jalan yang dhaif. Jalan yang dhaif pun bukan satu dua, dia ada banyak. Yang palsu lah. Jalan yang dhaif ni dia ada banyak. Kalau kita gabung sekali, maksud dia tu dah bukan dhaif dah. Dia dah naik ke tahap hasan. Jadi dari segi temanya, Rasulullah dia galakkan kita tuntut ilmu sampai ke negara China ni, dia tu bertaraf hasan dah dari segi tema ni. Bukanlah hadis palsu. Yang palsu ada, yang dhaif pun ada. Yang dhaif ni ada banyak. Kalau kita gabungkan dari segi tema dia naik ke peringkat hasan. Jadi boleh pakai dah hadis ni. Tuntutlah ilmu walaupun ke negara China. Kenapa negara China? Sebab zaman dulu yang betul-betul ada teknologi yang maju ni negara China. Eropah masa tu dia belum bangun lagi. Orang Eropah ni dia masih jahil, bodoh-bodoh. Dia tak ada pasal teknologi ni, tak penting. Sehingga kan mereka nak berlayar di laut pun dia takut. Sebab apa? Dia kata dunia ni lurus. Kalau dia berlayar jauh-jauh nanti dia akan jatuh. Jatuh ke mana tak tahu. Jadi orang Eropah dia dalam kegelapan. Bila jatuhnya kerajaan Islam, terutamanya di Sepanyol, barulah orang Eropah tadi dia ambil ilmu kita. Dia ambil ilmu kita, dan dia pula gaji, dia pula kuasai dunia. Kita pula tertinggal di belakang. Asalnya dulu orang Arab yang banyak ilmu dengan orang Cina. Bahkan serbuk letupan negara Cina yang cipta dulu. Kompas negara Cina cipta dulu. Berapa ratus tahun sebelum orang Eropah cipta. Kita duk sangka kan yang buat meriam, buat senapang ni Eropah lah. Cina buat dulu. Dalam peperangan mereka dah guna lah. Sedangkan Eropah masih pakai pedang lagi. Sebab tu Nabi Muhammad kata, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Okey, malam ni kita pergi laju sikit lah. Apakah ilmu-ilmu yang fardu ain ke atas setiap Muslim? Kata Imam Ghazali, ada banyak puak. Satu puak dia kata ilmu ni lah yang fardu ain. Puak yang kedua kata ilmu ni fardu ain. Puak ketiga pula kata dah ilmu ni fardu ain. Contoh di sana, kalau ulama kalam dia kata ilmu kalam lah yang wajib. Kalau tak belajar ilmu kalam ni, macam mana nak kenal Tuhan, macam mana nak betulkan sembahan. Tersalah sembah dah jadi syirik. Dah tak betul, tak terima segala amalan. Betul juga kan? Kata ulama-ulama fiqh pula, ilmu yang fardu ain ni ialah ilmu tentang fiqh. Kalau sembahyang tak betul, bacaan tak betul, rukun tak betul, dah tentu Tuhan tak terima. Tentang puasa tak betul, tentu Tuhan tak terima. Betul juga. Kata ulama-ulama tafsir, ilmu tafsir lah yang fardu ain. Sebab apa? Sumber hukum Islam ni dia datang daripada Quran. Kalau kita tak tafsir, macam mana kita nak tahu tentang agama kita? Betul juga. Kata ulama hadis pula, ilmu hadis lah yang fardu ain. Sebab apa? Al-Quran dia cerita tema-tema utama saja. Huraian dia tak ada. Huraian dia ada dalam Quran. Jadi dalam hadis. Jadi ilmu hadis ni lah yang fardu ain. Kata ulama tasawuf pula, ilmu tasawuf lah yang fardu ain. Sebab apa? Ilmu tasawuf ni dia cucikan hati. Kalau hati tak bersih, tak ikhlas, buat apa pun Tuhan tak terima. Betul juga. Jadi Imam Al-Ghazali dia memetik kata satu orang ulama tasawuf sebelum dia lagi, iaitu Abu Talib Al-Makki. Pada muka surat 79 tu. Kata Abu Talib Al-Makki, ilmu yang diwajibkan ialah pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan 5 sendi-sendi Islam. Iaitu sabda Nabi, maksudnya didirikan Islam atas 5 sendi, mengakui bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, dan seterusnya. Jadi kata Imam Abu Talib Al-Makki, ilmu yang fardu ain ni ialah belajar tentang
5 rukun Islam. Yang tu ilmu yang fardu ain. Jadi Imam Al-Ghazali bila dia tengok semua kenyataan-kenyataan ini, pernyataan-pernyataan ini, dia rangkumkan semua dan dia bagi definisi yang lebih baik. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang fardu ain yang wajib semua orang belajar ni ada 2. Yang pertama ialah ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Dia gabung semua yang tadi itu dah. Ringkas. Tak payah bergaduh-gaduh lah. Ada di dalam tu semua. Jadi ilmu yang fardu ain, yang pertama ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Cerita tentang ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang ditugaskan kepada hamba Allah yang berakal dan dewasa untuk mengamalkannya ialah 3, iaitu akidah, kena buat dan jangan buat. Sekejap lagi kita huraikan apa pun. Orang yang berakal sihat apabila sampai umur baligh, maka yang pertama wajib bagi dirinya ialah mempelajari 2 kalimah syahadah. Cerita dia macam ni. Sebelum budak-budak ni baligh, sebelum budak-budak cukup umur, kalau dia tak belajar 2 kalimah syahadah pun tak apa, sebab belum wajib. Tapi sebaik-baik sahaja dia cukup umur, terus jatuh wajib. Itu cerita dia. Jatuh cukup umurnya terus wajib. Dia kena belajar lah masa tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan maksud dia. Maksud dia yang paling bawah sekali. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Dia faham yang tu cukup, selesai kewajipan dia. Macam orang baru masuk agama Islam, kan? Bila dia mula-mula masuk, dia kena selesai syahadah. Selesai yang tu cukup. Yang wajib untuk dia yang tu dulu. Yang lain belum wajib lagi. Dia akan mendatang. Dia mendatang. Bila mendatang tu baru datang. Wajib. Sebelum tu tak ada lagi.